Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk topik gabungan transformasi. So, gabungan transformasi ni maksudnya gabungan kesemua transformasi yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Cuma kali ini kita akan belajar, sebelum ni kita belajar satu-satu kan. Kali ini kita akan belajar macam mana menggabungkan kesemua transformasi tu. Basically objek kita mengalami semua transformasi itu. So, apakah hasil dia punya image yang akan berlaku. Okay. So, kita tengok kita punya first slide. Bagaimana untuk menentukan image dan objek bagi suatu gabungan transformasi. So basically kita telah mempelajari 4 jenis transformasi. Awak pernah belajar kat sekolah dahulu. Seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh di bawah dengan P prime atas tu ialah image bagi P di bawah transformasi yang dinyatakan. So sebelum ni kita belajar tentang translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Kan? Basically translasi tu maksudnya kedudukan perubahan kedudukan mengikut pada paksi X dan paksi Y. Kan? So atas ni kalau dia kata translasi 4 negatif 3, 4 ni maksudnya dia ke kanan, dia ke arah positif untuk paksi X. Lepas tu yang bawah ni ialah Y. Kan? So negatif kat sini menunjukkan dia ke arah negatif. Okay. So kita belajar juga tentang pantulan. Pantulan tu macam cermin lah. Kan? So kalau contoh dia kata pantulan pada garis X equal to 5 kat sini, maksudnya kita gariskan X equal to 5. Pasal awak bayangkan dekat tengah-tengah ni dia letak cermin. So kalau P duduk dekat sini, bila pantulkan dia akan jadi macam ni lah bentuk dia. Kan? Basically jarak dekat sini kena sama dengan jarak kat sini. Okay. So next kita belajar juga tentang putaran. So contoh kalau dia sebut putaran 90 darjah ni, maksudnya sudut dia kat sini 90 darjah pada pusat pada pusat 6/5. So maksudnya pusat dia dekat 6/5 kat sini. Lepas tu dia mengalami putaran 90 darjah dekat sini. So tips sebenarnya cara untuk nak senang tengok putaran 90 darjah ni, kalau awak tengok, kalau dia memanjang dekat sini, tengok kat sini 3, kat sini kan. So basically sebenarnya daripada pusat pembesaran ni, dia naik satu kali. Perasan tak? Dia naik lebar dia ni 3, tapi atas ni panjang dia tu 1. Kan ketinggian dia, tinggi dia tu 1. So maksudnya dekat sini pun, kalau kat sini dia lebih, dekat sini dia akan berkurang. So that's why lah dia akan jadi kat sini berkurang 1. Lepas tu dia punya panjang kat sini 3. So duduk dekat sini lah titik dia. Titik yang di sini duduk dekat titik yang sini. Lepas tu kita lukis lah macam biasa kan. Kita bayangkan dia berputar macam tu. Okey, tu untuk putaran. Untuk pembesaran, sebelum ni kita belajar kita pembesaran ni kita ada pusat pembesaran dengan faktor skala. Kan? Okay. So next, suatu objek boleh dilakukan lebih daripada satu transformasi. Sebenarnya satu objek tu boleh berubah lebih daripada satu transformasi dan akan menghasilkan image berdasarkan transformasi yang terlibat. Okay, secara umumnya, gabungan transformasi A dan transformasi B boleh ditulis sebagai transformasi AB ataupun transformasi BA mengikut tertib transformasi yang dikehendaki. Okay, so basically, kalau gabungan transformasi AB, maksud dia transformasi B diikuti dengan transformasi A. Okey, so kalau tengok kat bawah ni, rajah menunjukkan langkah-langkah nak menentukan image atau objek untuk suatu gabungan transformasi AB. Contoh kita ada objek, kan? Lepas tu, contoh dia kata dekat situ transformasi AB. So bila transformasi AB, contoh dia bagi katalah A ni ialah pantulan, lepas tu B ni ialah translasi. Contohnya transformasi. Okey, so kita nak buat, bila transformasi AB disebut dekat sini, kita nak objek tu, kita nak ubah mengikut transformasi A dulu ke ataupun transformasi B. So basically kita akan ikut transformasi yang belakang. Macam disebut kat sini lah. Gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. So maksudnya kalau disebut dekat situ transformasi AB, so maksudnya kita akan buat B dulu, then baru kita buat A. Okay? So contoh kalau kita ada satu objek, lepas tu dia kata transformasi AB. Kan? So kita akan buat transformasi B dulu. So kita akan dapat image pertama di bawah transformasi B. Lepas tu daripada image tu baru kita buat transformasi A pula. Macam tu. Okay? So daripada image pula, contohnya kalau kita nak tentukan tadi daripada objek nak ke image, kan? Katakan kalau daripada image, kita akan buat terbalik. Maksudnya kita akan buat ikut AB ni lah. Daripada objek nak ke image, kita akan tengok daripada belakang. Basically BA.
Kalau daripada image nak ke objek, kita akan tengok daripada depan lah, A, B. So daripada image nak ke objek, kita akan buat transformasi A dulu. Lepas tu nanti kita akan buat transformasi B pula. So dapatlah jawapan untuk objek. Okay. So basically daripada objek nak ke image, kita buat terbalik. Buat belakang dulu baru buat depan. Okay, next. Kita tengok contoh. Rajah di bawah sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah ke atas diberi bahawa transformasi P ialah translasi. Okay, P itu translasi. Q tu ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 4. R tu ialah pembesaran pada pusat 8 sifar dengan faktor skala 2. Okey, so kita adalah senarai transformasi kita P, Q dan R. Tentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2 dan B ialah RQ. Okey, so first tentukan image untuk segitiga A. Okey, so A kat sini, ini adalah objek kita. Kan? Di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. Apa yang dimaksud dengan P kuasa 2 ni? Maksudnya PP. Okey. So gabungan transformasi P kuasa 2 bermaksud transformasi P berlaku 2 kali secara berturutan. Okay, so nak tentukan image dia duduk mana, kita akan baca daripada belakang. Daripada belakang apa? P kan? So kalau tengok P ni translasi 31. So translasi 31, bila kita gerakkan, maksudnya titik sini 1, 2, 3. Lepas tu Y kita naik 1. Oh, so titik kita duduk sini. Okay. So okay. So titik kita duduk dekat situ kan. Next, untuk titik sini duduk dekat situ. So maksudnya titik yang dekat sini jarak dia berapa? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So titik dia duduk sini lah. Kan? Untuk yang ini pula sama je. Kita buat juga. 1, 2, 3, 1 naik. So duduk dekat sini. So basically untuk image yang pertama, image dia akan jadi macam ni. Okay, untuk transformasi yang pertama P. Lepas tu, dia 2 kali kan. Okay, yang pertama yang P ni dah settle. And then kita buat P yang kedua ni pula. Translasi 3, 1 juga. So maksudnya 1, 2, 3, 1. Duduk sini. 1, 2, 3, 1. Oh, sama duduk sini. And then ni pula 1, 2, 3, 1. So kita tentukan, kita boleh cakap bahawa image untuk transformasi P kuasa 2 ni untuk A ialah T. Kan? Dia suruh kita tentukan dalam banyak-banyak segitiga yang lain tu yang mana satu ialah image untuk transformasi A. So kita dapat jawapan untuk yang A ni bila kita buat transformasi P kuasa 2, image dia ialah yang T. Okay? So yang B pula disuruh kita tentukan kalau objek A tadi mengalami gabungan transformasi RQ. Okay. So untuk RQ macam biasa, kita akan tengok belakang dulu kan, Q dulu baru R. Okay, so katanya A ni dia akan mengalami Q dululah. Nampak ni A, dia akan mengalami Q dulu kat sini. So Q ni apa? Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 4. So tentukan dulu pusat 3, 4 duduk mana. Sini pusat 3, 4. Okay, lepas tu dia kata lawan arah jam. So bila lawan arah jam, maksudnya dia ke sana lah kan. Dia akan pusing macam ni. So 90 darjah. So kita panjang kat sini, kita samakan, kita tengok dulu. Titik kat sini contohnya titik 1 lah Okay. So bila dia pusing ke sana 90 darjah lawan arah jam. So maksudnya kalau kita tengok kat sini, ini panjang dia kat sini berapa? 4, kat sini 2. Kan? Lepas tu dia ke bawah macam ni. So maksudnya dia kat sana pun akan jadi 4, 2 juga. Maksudnya kat sini 2. Kat sini 4. 1, 2, 3, 4. So dia akan pusing macam ni. Titik dekat sini, dia akan duduk dekat sini. 1. Lepas tu untuk titik yang ini pula, dia akan duduk dekat sini. Kalau kita tengok contoh tu, dia akan duduk dekat sini. Lepas tu titik satu lagi ni pula, kita nak tentukan. Kita tengok je. Sorry. Dekat sini. Lepas tu dia duduk dekat sini. Lepas tu satu lagi tu nak tentukan, kita tengok je panjang. Okay, contoh panjang ni 1, 2, 3, 4 kan. So kira ni 1, 2, 3, 4. Duduk sekali sini. So kita gariskan. Okay. Dapatlah. A prime ni duduk dekat sini. So itu jika ini adalah image kalau dia mengalami transformasi yang pertama iaitu transformasi Q. Next kita ada transformasi R. Kan? Transformasi R ialah apa? Pembesaran pada pusat
8 sifar dengan faktor skala 2. So 8 sifar dekat mana? Dekat sini kan. Lepas tu dia kata pembesaran faktor skala dia 2. Maksudnya image dia tu akan jadi 2 kali ganda daripada objek lah. Kan? So kiranya kalau titik dia dekat sini tadi. Okay, sorry. Kalau kat sini titik dia 3. So bila dia besar lagi, dia akan duduk dekat sini. Kalau dekat sini 1. Lepas tu dia akan besar lagi. Okay, kita tengok sini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sini 1 juga. 1, 2, 3, 4. Sorry. Sini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So titik tu duduk dekat sini. Kan? So kita lukis. Lepas tu yang ini pun sama, kita tentukan dengan cara yang sama tadi. And then kita dapatlah kita punya image duduk dekat bawah sini. So maksudnya image untuk segitiga A bila mengalami transformasi RQ ialah W. Okay, macam tu. Apakah kesan sifat kalis tukar tertib terhadap gabungan transformasi? Diberi bahawa P dan Q ialah dua transformasi yang berlainan. Adakah imej di bawah gabungan transformasi PQ sama dengan imej di bawah gabungan transformasi QP? Okey, so basically sebenarnya untuk contoh kita ada satu objek. Lepas tu kita ada senarai transformasi P dan transformasi Q contohnya kan. Contohnya yang P tu ialah pantulan and then yang Q tu ialah translasi. So, awak rasa transformasi PQ dan QP, adakah dua-dua tu dikira sama? So basically, bila awak try buat apa-apa objek, di mana-mana apa-apa objek je lah kan, contoh. Lepas tu, kita ambil dua contoh transformasi, kan, PQ, pantulan satu lagi translasi. So bila awak buat transformasi PQ dengan QP, kan, kebanyakannya ada sesetengah transformasi. Bila awak buat PQ dan QP, kita akan dapat hasil image yang sama. Basically image untuk PQ sama dengan image untuk QP. Tetapi ada kebanyakannya bila objek tu mengalami transformasi PQ, dia akan berbeza result dia dengan QP. Okay? So that's why penting untuk awak tahu tertib nak ubah transformasi tu kena mula daripada belakang ke kena mula daripada depan. Penting. Sebab basically PQ takkan sama dengan QP transformasi dia. Okay, result dia tu tak sama. So that's why pentinglah kat situ. Tapi kalau kita tengok dekat sini, suatu gabungan transformasi AB mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA adalah sama. So katakanlah kalau ada satu objek, lepas tu dia suruh awak tukar mengikut pada transformasi AB. Kan, tentukan imej dia dekat mana. So katakanlah bila imej dia tu untuk transformasi AB sama dengan transformasi BA, so kita boleh katakan bahawa transformasi AB tu mematuhi sifat kalis tukar tertib. Kalis tukar tertib ni ibaratnya walaupun kita tukar tertib dia, imej kita masih hasil pada kedudukan yang sama. Okey? Itu maksud dia kalis tukar tertib kiranya macam waterproof lah, kiranya kalis air je kan. So tak kisahlah bila dia tukar tertib sekalipun, kita masih menghasilkan imej pada kedudukan yang sama. Okey? So suatu gabungan transformasi AB pula dikira sebagai tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA adalah tidak sama. So basically contoh kalau awak ada satu objek P, lepas tu awak buat gabungan transformasi AB and then awak dapat result tak sama dengan gabungan transformasi BA. So basically kita boleh katakan bahawa transformasi AB ni dia tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okay? Sebab basically image untuk AB tak sama dengan BA. So basically dia tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib macam tu. Okey, contoh. Raja di bawah menunjukkan suatu objek pada sata kartes diberi bahu transformasi ABC. Okey, tentukan sama ada setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. So basically yang first kita ada gabungan transformasi AB. Kan? So awak rasa transformasi AB tu transformasi kalis tukar tertib ke tidak? Kan? So nak tentukan, kita akan buat transformasi AB and then kita terbalikkan, kita buat BA pula. Kita tengok ada punya image itu sama ke tak. Okay, so first kita ada R, kita buat transformasi AB dulu. Kan, kita buat dulu AB. So R ni kita buat AB dulu. So A 3, 1. So 1, 2, 3. Sorry. Kalau kita buat AB, okay. So first kita akan buat transformasi AB.
Yang ini adalah transformasi BA. So untuk transformasi AB, basically kita akan buat B dulu and then baru A. Betul? Okay, so untuk yang B tu pantulan pada paksi Y. Okay, pantulan pada paksi Y maksudnya dia akan duduk dekat sini. Sini, sini, lepas tu sini, sini. Kan untuk R1. Lepas tu nak tahu R prime yang kedua, kita akan ikut A pula. A ni 3, 1 translasi. So 1, 2, 3, 1. So duduk sini, sini. Sorry. Allah. Okay. So ni duduk sini. Lepas tu pindah kat sini. Lepas tu dia duduk 2 kat sini. And then 2 dekat sini. Duduk dekat sini. So ini adalah R. So kalau kita tengok kat sini, image dia duduk dekat sini kan. So ini adalah untuk transformasi AB. Kalau perasan image dia duduk sini. Next kita buat transformasi BA pula. So bila kita buat transformasi BA, kita dapati image dia duduk dekat sini. Perasan tak? So untuk AB, image dia duduk dekat sini. Lepas tu bila kita buat BA, image dia duduk dekat sini. So kalau awak nampak, kedudukan hasil akhir, image dia berbeza kedudukan. Betul? Yang satu duduk dekat sini. AB duduk kat sini. Bila transformasi BA duduk kat sini. So bila hasil image dia tu berbeza untuk transformasi AB dan BA, basically dia tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okay? So next tengok yang B pula. Yang B basically R tu mengalami transformasi BC. Okay. So first kita buat dulu BC. And then kita akan buat CB pula. Okay. So bila kita try buat BC, that kita akan dapat kita punya image tu duduk dekat bawah ni. And then bila kita try buat CB pula, image kita pun masih duduk dekat bawah ni. So basically hasil akhir ataupun image akhir dia tu berada pada kedudukan yang sama. Kan? Sama ada CB ataupun BC. So kiranya gabungan transformasi dia tu ialah mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okay? Macam tu. Next, bagaimana nak memerihalkan gabungan transformasi? So basically kita dapat memerihalkan suatu transformasi berdasarkan sifat-sifat yang terdapat pada image. Rajah di bawah menunjukkan kekunci untuk memerihalkan sesuatu transformasi. Okay, so basically contoh kalau kita nak tahu kita ada objek dan kita ada image. Lepas tu kita nak tentukan sama ada objek ataupun image tu mengalami transformasi yang mana antara keempat-empat tu. Kan? So basically first kita tengok dulu kita ada objek. Kan? Lepas tu kita tengok image itu kongruent ke tak kongruent. Maksudnya kongruent tu saiz bentuk sama kan. Kalau image tak kongruent tu saiz bentuk dia berbeza kan. Okay, so katakanlah kalau kita ada objek, lepas tu kita tengok image dia. Image dia tu kongruent. Okay, so katakanlah image tu kongruent. Lepas tu kita tengok orientasi bentuk dia sama ke tak. Maksudnya kedudukan, pusingan orientasi dia tu sama ke tak kan. Katakanlah bentuk dia sama kan. Lepas tu kita tengok lagi jarak di antara setiap titik sepadan tu sama ke tak. Kalau jarak dia tu sama, maksudnya saiz dia tu kira sama. So daripada objek tu nak ke image, dia mengalami translasi. Macam tu, okay. So sama juga contoh kalau objek kita tu tak kongruent. Kan? Lepas tu serupa dan saiz dia berbeza-beza. So bila dia serupa tapi saiz dia berbeza. So kita boleh katakan objek tu nak ke image, dia mengalami transformasi pembesaran. Macam tu, okay. Okay. So ini kira macam mind map untuk awak tentukan transformasi awak tu. Untuk tentukan objek dengan image kita tu mengalami transformasi apa daripada empat tu. Macam tu. Okay. Next, kita ada contoh. Dalam rajah di bawah, E prime ialah image bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. Okay. So basically kita ada image. This one. Kita ada objek. Disuruh kita tentukan apakah transformasi yang berlaku dekat E ni sehingga mendapat image E prime. Okay. So dia kata gabungan transformasi ST. So kita tahu bila ST maksudnya dia mengalami T dulu baru dia mengalami S kan daripada objek. So macam mana nak perihalkan? So first benda ni dia bergantung pada orang tau. Maksudnya dia boleh jadi apa-apa je yang awak nak kan. Okay. So first mungkin kita nak katakan dia mengalami putaran dulu 180 darjah. Kan? So kalau kita tengok daripada E nak ke this one ni, kan image yang pertama ni, dia mengalami putaran 180 darjah pada pusat -2, 6. Okay, so kat sini dia mengalami putaran. Okay, lepas tu bila duduk dekat sini dengan putaran, and then S kita ialah dia mengalami pembesaran pada pusat 16 kat sini. Dengan faktor skala 2. Kat sini 1, untuk image dia 2 kali ganda.
Macam tu. So dapatlah jawapan untuk S dengan T. So B, seterusnya perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan ST. Maksudnya kalau tadi tu transformasi ST, basically step dia dua. Mula-mula dia mengalami T dulu and then dia mengalami S. Kan? Cuba lepas tu yang B tu pula, dia suruh tanya, dia tanya kita, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan ST. Basically satu je transformasi yang menghasilkan image yang sama seperti ST tadi. So kiranya kita boleh kata daripada sini nak ke E prime terus satu step je. Yang tadi tu dua step kan, T dengan S. Kali ni satu step je. So macam mana? Kita try gabungkan setiap setiap bucu yang sepadan. So this one should be here. This one also should be here and this one also should, this one should be here. So kalau kita tengok kat sini, dia mengalami pembesaran, betul tak? Kan pada pusat pembesaran duduk dekat sini. Nampak ada pertindihan. So kita boleh katakan untuk dia punya transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST ialah pembesaran pada pusat -3, 6 dengan faktor skala -2. Okey. Settle. Bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan transformasi? So basically rajah di bawah menunjukkan peta bagi suatu kawasan hutan lipo. Okey, di bawah kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan sisi 4 ABCD dan QRSV merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Okey. Konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut dengan keadaan ABCD ialah image, okey, bagi PRTU. So ABCD tu ialah image. Dia punya objek dia ialah PRTU. Okey, semua ni ialah objek lah. Di bawah gabungan transformasi UV. Okey, so maksudnya daripada objek yang PRTU tu nak ke image ABCD. So disuruh kita perihalkan lah apa transformasi yang berlaku daripada PRTU nak ke ABCD, kan? So first, macam mana nak buat? So basically kita tengok dulu. Mula-mula kita perihalkan V dulu kan. So basically first kita tengok V ialah pembesaran pada pusat 01. Maksudnya daripada objek ni dekat sini, pusat dia dekat sini kan, dia mengalami pembesaran. Dia ibaratnya macam ni soalan dia. PRTU ni ialah step pertama. Lepas tu VS RSVQ ni adalah produk yang kedua. And then ABCD ni adalah produk yang ketiga. Okay? So kiranya daripada produk pertama nak kedua tu, dia mengalami transformasi V. Lepas tu daripada produk kedua nak produk ketiga ni, image yang terakhir ni, dia mengalami transformasi U. Okay? So first kita kena discover dululah dia mengalami transformasi apa daripada produk pertama nak produk kedua ni. Macam tu. So kalau kita tengok kat sini, dia mengalami pembesaran pada pusat sifar 1. Kan? Lepas tu dia hasil produk yang kedua. So untuk V pembesaran lah sifar 1, faktor skala dia 1, 3. So itu untuk V. Dan yang U pula, kalau kita tengok daripada sini nak ke sini, dia mengalami putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 6. So pusat 3, 6 duduk dekat sini. This one. Dia macam tu. Ni dengan sini. Sorry, ni dengan sini. Okay, yang ni dengan sini. And then yang ini dengan sini. Okay. So kira kita tahu daripada RSVQ ni nak ke ABCD dia mengalami putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 6. So next yang B, diberi luas pondok pemerhatian ABCD ialah 4.5 meter square. Okay, so ABCD ni 4.5 meter square. Hitung luas dalam M square kawasan yang berwarna. So dia nak kawasan yang berwarna. Kita tahu luas ABCD ini adalah image kan. Image sama dengan K kuasa 2, faktor skala kuasa 2 darab dengan luas PRTU ataupun luas objek. So luas image kita 4.5 square sama dengan 1/3. Okay, 1/3 ni kita punya faktor skala 1/3. Square darab dengan luas PRTU. Luas PRTU ni yang kita nak tahulah kan. Okay, so bila kita kira dapat jawapan luas PRTU 40.5 M square. So 40.5 M square ni adalah kesemua ni PRTU. Dia nak kawasan berwarna sahaja. So kita tahu untuk SRVQ ni bentuk dan saiz dia sama dengan ABCD kan. So kalau ABCD ni 4.5 M square, yang ini pun 4.5 M square. Nak tahu kawasan yang berwarna ni 40.5 ni kita tolak dengan
4.5 m². So dapatlah jawapan 36 m² untuk kawasan yang berwarna sahaja. Okey, macam tu. So tu je untuk sharing session kali ini. Next kita akan belajar tentang tesselasi. Yang tu pendek je lah. Okay. So tu je. Bye. Assalamualaikum.